اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل
والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم الخير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kali saya memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat saya dan dijemput oleh Pusat Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia bagi sama-sama berdiskusi ataupun discussion dan juga sharing knowledge ataupun sama-sama berkongsi ilmu apa yang saya ada dalam slot Mari Bertaranum yang dikelolakan oleh Universiti Pertahanan Malaysia. InsyaAllah sebagai permulaan pada slot yang pertama ini, apa yang saya cuba sampaikan ialah berkenaan taranum sebagai pembukaan minda dan juga sebagai tuan-tuan dan puan-puan yang ingin belajar taranum. Saya cuba memudahkan dan bagi pemahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai permulaan, saya ingin dan akan membuka sesi kita dengan nasyid kalamun, yang mana satu nasyid yang terkenal di seluruh Malaysia, tetapi dalam pelbagai lagu, insyaAllah. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazza'a an qawlin wa fi'lin wa niyati. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazza'a an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahlin wa hayrati. Faya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati wasahhil alayya hifzahu thumma darsahu bijahin nabi wal ali was sahabati wasahhil alayya hifzahu thumma darsahu bijahin nabi wal ali was sahabati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati wasahil alayya hifzahu
darsahu bijahin nabi wal ali wassahabati. Alhamdulillah, itulah lagu pembukaan kita, dan insya-Allah saya try untuk supaya kita setiap sesi kita akan bermula dengan kalam qadim. Seterusnya baru kita akan memasuki ilmu taranum ataupun kurikulum taranum insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mempelajari ilmu taranum ini salah satu cabang ilmu di dalam Al-Quran. Maka saya cuba nak sampaikan ilmu taranum ini dalam dua kaedah. Kerana apa? Kerana di luar sana ada sahabat-sahabat saya cuba bertanya kepada saya nak belajar ilmu taranum tapi tak nak masuk tilawah. Seolah-olah anggapan di luar sana apabila belajar ilmu taranum ini hanya untuk bertilawah. Tilawah ni macam kita bertanding dalam Al-Quran, bertanding tilawah peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat kebangsaan, antarabangsa. Tanggapan mereka belajar ilmu taranum untuk bertilawah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ilmu taranum ini salah satu cabang ilmu yang mana boleh dipelajari ada dua kaedah. Yang pertama ialah digunakan untuk bertaranum, bertilawah dalam Al-Quran. Dan kaedah keduanya ialah bertaranum dan belajar ilmu taranum untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dua perbezaan. So apabila terdapat dua kelompok tersebut, saya cuba untuk mencari jalan tengah. Supaya apa tuan-tuan? Supaya ilmu taranum ini bercambah, berkembang dari kalangan umur generasi saya, generasi adik-adik dan juga generasi yang masih sekolah rendah. Kerana apa? Taranum ini satu seni suara, satu seni lagu. Macam tuan-tuan dan puan-puan belajar ilmu ataupun belajar menyanyi, kan? Duk belajar menyanyi pada kecil-kecil itu bukannya kita tahu pun ni lagu balada, ini lagu rock, tak tahu pun. Yang kita tahu nyanyi lagu saja, kan? Bila dah ke depan, oh ini rock, oh ini pop, oh ini balada, baru kita tahu. Sama juga saya cuba sampaikan dalam ilmu taranum Al-Quran ini. Walau bagaimanapun, saya cuba nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya jelas. Sebab apa? Mutakhir ni ataupun dewasa ini terdapat percanggahan seolah-olah ilmu taranum ni ilmu haram, tidak boleh belajar kerana dibuat-buat. Maka saya akan mengambil satu slot ini ataupun lebih kurang suku ataupun setengah daripada slot ini untuk membincangkan dan juga untuk menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan iaitu ilmu taranum ini daripada sudut pandangan. Ada nas yang jelas dalam Al-Quran dan juga dalam hadis menerangkan tentang kepentingan taranum bil Quran ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, di dalam pembacaan Al-Quran ini terdapat banyak golongan, kan? Berkenaan Al-Quran ini terdapat banyak golongan. Yang pertama, golongan yang dia kata aku boleh baca Al-Quran dah cukup dah. Golongan yang kedua, aku janji boleh hafal Al-Quran cukup dah. Golongan yang ketiga, aku nak baca Al-Quran sambil memahami ataupun bertafsir Al-Quran pun dah cukup dah. Golongan yang keempat ni golongan yang aku janji baca Al-Quran yang bertajwid cukup dah. Golongan yang kelima ni aku nak baca Quran dan bertaranum. Golongan yang keenam ni banyak lagi, kan? Aku nak bertaranum, aku nak bertajwid, aku nak berqiraat. So pelbagai golongan dalam pembacaan Al-Quran. Tetapi dalam skop kita untuk mari bertaranum, kita skop zoom in kepada bertaranum sahaja. Maka sebelum kita nak mula bertaranum ni, bagaimana taranum ni wujud ataupun bagaimana output dia? Output ni ialah taranum lah, kan? Sebelum taranum tu keluar, apa yang perlu ada? Confirm. Yang pertama ialah dalam membaca Al-Quran, kita kena dalam keadaan suara, ada suara. Kemudian bertajwid, kemudian bertaranum, dan yang keempat tartil. Itu kurikulum yang saya cuba sampaikan di dalam mari bertaranum, iaitu tahsinul Quran yang pertama,
Yang kedua, tajwid. Tajwid ni saya tak nak sentuh sebab tajwid ni satu khusus yang memang dah ada slot tajwid. Yang ketiga, taranum. Yang keempat, tartil. Maka kita akan khusus kepada taranum, ya tuan-tuan. Baik, kita pergi yang pertama ialah kurikulum yang pertama ialah tahsinus saut ataupun kecantikan suara, mengelokkan suara. Saya cuba sampaikan dalil-dalil yang mengatakan kenapa taranum itu amat dititik beratkan, amat digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, kan ada yang berkata An-Nasa'i, hasinul Qur'an bi aswatikum fa inna as-sautal hasana yazidul Qur'an hasana. Apa maksudnya ialah perelokkanlah bacaan Al-Quran itu dengan suara kamu. Sesungguhnya suara yang elok sahaja boleh menambahkan keelokan bacaan Al-Quran itu. Itu yang dikatakan dalam hadis Rasulullah. Saya cuba jelaskan. Lafaz hasinu itu fa'il amar. Apa maksudnya? Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita mengelokkan suara dalam bacaan Al-Quran. Manakala lafaz aswatikum iaitu lafaz jamak, supaya memperbagaikan bunyi suara seperti nyaring, perlahan, keras, lembut, tinggi, rendah dan sebagainya. Ini saya cuba sampaikan bahawa nas itu jelas. Maka penjelasan terhadap nas-nas tersebut mengarahkan kita ataupun menghala ke arah taranum. Tetapi saya cuba sampaikan dan jelaskan di sini ialah bahawa dalam bertaranum ni, dalam taranum ni bahasa Arab tuan-tuan, bahasa Melayu dah berlagu lah. Dalam keadaan berlagu ni tuan-tuan, dia ada keras, dia ada lembut, ada tinggi, ada rendah. So dia ikut apa? Kesesuaian makna Al-Quran. Sebab apa tuan-tuan? Apabila kita membaca Al-Quran dengan berlagu, ia lebih menambahkan kekhusyukan. Saya bagi contoh kat tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita pergi ke saya bagi contoh yang paling jelas apabila dalam bulan Ramadan. Apabila tuan-tuan pergi ke bulan Ramadan, di malam-malamnya kita sembahyang tarawih. Ada golongan-golongan yang dia bila pergi nak cari masjid yang sedap-sedap, dia tak tahu bahasa Arab pun, dia tak faham bahasa Arab. Tapi bila imam tu baca dengan khusyuk, ia mampu menambah kekhusyukan sampai kita boleh menangis sekali. Tapi ada juga bila kita pergi ke masjid, imam baca nada sama saja. So kita kata nak tukar masjid lain lah sebab imam ni baca tak berlagu. Oh, rupanya kita dah tahu pasal lagu. Cuma kita tidak memperhalusi lagu ni lagu jenis apa. Itu yang tugas saya sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, untuk memperjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa itu lagu dan apa itu jenis lagu. Baik. Seterusnya, saya cuba ambil lagi daripada nas, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinul Quran bi aswatikum. Riwayat Abu Daud, An-Nasa'i. Yang maksud apa dia? Hendaklah kamu umat Islam menghiasi bacaan Al-Quran itu dengan memperbagaikan bunyi suara kamu. Nampak? Memperbagaikan bunyi suara kamu. Tapi dia tak sebutlah lagu apa. Cuma nak disampaikan di sini nas ataupun hadis Rasulullah SAW ini di dalam secara general. Apabila kita zoom, halusi dan kita perincikan, kita dapat jelas, kita dapat daripada orang kata apa, orang panggil makna di dalam Al-Quran, hadis tu mengatakan supaya kita memperbagaikan bunyi dan suara. Apa maksud bunyi dan suara tu? Taranum bil Quran, ya, taranum al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurikulum yang kedua itu tajwid, akan diterangkan oleh tok guru saya juga. Dia akan memperjelaskan berkenaan tajwid satu persatu. Dan kurikulum yang ketiga itu taranum. Satu kurikulum yang supaya kita jelas dalam mempelajari taranum ni, supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak was-was, supaya tuan-tuan dan puan-puan jelas bahawa apabila belajar taranum ini bukannya haram, kan, bukannya bid'ah. Nanti saya akan jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan perbezaan pendapat di kalangan ulama berkenaan taranum ini, insya-Allah. Baik. Seterusnya kurikulum yang keempat iaitu kurikulum tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tertil. Apa itu tertil, Ustaz? Cuba saya nak sampaikan ialah tertil ni dia merangkumi
3 kurikulum yang ke atas, iaitu kurikulum yang pertama tahsinul Quran, kan, tahsinul saut, suara kita, kemudian bertajwid, kemudian bertaranum dan bertartil. So tartil ni dia merangkumi semua sekali yang ke atas tu. Itu yang dikatakan makna tartil. Sebab dalam surah surah Al-Muzammil ayat keempat, waratil Qur'ana tartila. Itu jelas. Allah kata apa? Hendaklah kamu Muhammad membaca Al-Quran itu dengan seberapa tertil yang mampu. Maksudnya bila ulama-ulama memperhalusi dan memperincikan maksud-maksud ayat ini, maka mereka dapat jelaskan bahawa tartil ni adalah salah satu orang kata apa panggil tingkatan dalam bacaan Al-Quran. Saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan, dalam seni lagu ini ataupun seni bacaan Al-Quran ini, dia ada kaedah ataupun kelajuan bacaan. Saya cuba sampaikan macam ni tuan-tuan. Saya relatekan, bila kita bawa kereta, kita ada gear 1, ada gear 2, ada gear 3, ada gear keempat. Kan, bila kita nak belajar, belum-belum nak belajar kereta tu macam tu. Lepas tu ada gear reverse pula, kan. Bila kita pandai sikit ataupun canggih sikit, terus pakai kereta automatik. Maksudnya at any time gear tu sendiri yang akan ubah kelajuan. Macam dalam Al-Quran bertaranum ni juga, bacaan dia pun ada beza. Yang pertama tuan-tuan, yang paling slow ni, gear 1 lah kita cakap, kaedah tahqiq. Apa itu kaedah tahqiq? Kaedah yang paling slow. Apa tujuan dia? Untuk kita belajar, mengajar Al-Quran kepada anak-anak kita. Contoh dia, Ahmad baca Bismillah, baca Ahmad baca Bismillah, kita pulang Hirrahman, Ahmad pun ulang Hirrahmanirrahim, Ahmad ulang Nirrahim. Itu kaedah tahqiq. Sedikit demi sedikit, amat slow. Bismillahirrahmanirrahim. Slow saja supaya naik kaedah mengajar. Gear kedua, laju sikit pada gear 1 tadi, iaitu tartil. Tartil ni tuan-tuan, kaedah bacaan yang tenang. Dia baca sederhana laju. Macam mana kita nak dengar? Macam apabila kita dengar bertilawah. Tilawah Al-Quran yang bertanding tu, saya cuba sebut layman term tuan-tuan, terminologi yang bukan jargon lah, supaya tuan-tuan dapat faham. Kaedah tilawah yang dekat duk bertanding tu, itu kaedah tartil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kaedah tartil. Boleh juga kaedah tertil dalam bacaan solat, kan, solat 5 waktu ni, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tertil, tenang saja. Itu tertil. Masuk gear 3 sikit, iaitu gear laju sikit, tadwir. Tadwir ni dia ialah di antara kelajuan dia, di antara tartil dan juga hadar. Tadwir ni kat mana? Apabila solat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Dia laju sikit daripada tartil, tetapi yang paling laju, yang nombor 4 tu hadar. Hadar ni untuk apa tuan-tuan? Dia paling laju untuk supaya hafizul Quran ni, orang penghafaz Quran ni, dia nak ulang kaji. Kalau dia duk ulang kaji satu juzuk, kan, contoh setiap malam macam kita duk baca Bismillahirrahmanirrahim Wadduha, tu dia 24 jam tak cukup 1 jam tuan-tuan. Sebab tu dia ada kaedah hadar. Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wama qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dia laju supaya kaedah untuk menghafaz ataupun mengulang kaji hafazan. Itu. So ada 4 kaedah, iaitu tahqiq paling slow, tartil laju sikit yang selalu kita baca, dan kita akan zoom, kita akan fokus kaedah tartil kita ni. Dan ketiga tadwir, laju sikit, yang paling laju hadar. Itu saya cuba dah sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah semua sekalian. Baik,
Dalam kaedah kelajuan itu, saya cuba nak sampaikan yang tadi kita sebut warattilil Qur'ana tartila tu. Maka Allah kata tu tartil. So dalam konsep kita belajar ilmu taranum ini, saya akan terangkan kaedah bertartil. Kaedah yang tenang. So saya akan pecahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk supaya apa tuan-tuan? Supaya saya boleh terangkan kepada tuan-tuan ilmu taranum ikut harkat. Macam kita belajar harkat pertama, harkat kedua, harkat ketiga, harkat keempat, harkat kelima untuk mungkin dalam ujian tilawah Al-Quran. Dan juga saya akan mengajar kaedah taranum ni yang boleh diaplikasi dalam kehidupan seharian. Contohnya dalam solat ataupun dalam kaedah bacaan hafazan kita, insya-Allah. It's 20 hours. Baik tuan-tuan, seperti yang saya bagi tahu sebentar tadi, iaitu khilaf pandangan di antara ulama-ulama berkenaan hukum mempelajari ilmu taranum. Kita boleh pecahkan kepada dua kelompok, iaitu kelompok yang pertama daripada segi mazhab Maliki dan Hambali. Mazhab ini berpendapat bahawa berdasarkan sahabat-sahabat Rasulullah, dan mereka mengklasifikasikan belajar ilmu taranum ini bid'ah dan haram. Manakala kelompok yang kedua, iaitu terdiri pada mazhab Hanafi dan juga Syafi'i, mengatakan hukum mempelajari ilmu taranum ini diharuskan dan disunatkan. Seperti yang saya terangkan sebentar tadi, segalanya ilmu di dalam dunia ini tuan-tuan adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Sebagai contoh, solat itu wajib. Tetapi tuan-tuan, kalau duk solat sunat kita pergi kan, ada sahabat aku ni lah masuk Quran nak kena menunjuk sikit, Allahu Akbar, itu hukum haram. Sebab apa? Duk nak menunjuk kan. Tak payah pasal solat lah tuan-tuan, tak payah pasal solat. Contohnya kutip sampah. Kutip, kita tengah berjalan nampak sampah kan, sepatutnya sebagai umat Islam menjaga kebersihan, kita kutip lah, dapat pahala tu kan. Tapi sebab kita bos aku ada lah, aku kutip lah, dapat collect point sikit, orang kata kan, so pergi kutip, dah tak dapat pahala. So sama juga macam kita belajar taranum ini, innamal a'malu binniyat, setiap amal itu bergantung pada niat. Maka kalau tuan-tuan mempelajari ilmu itu untuk menunjuk-nunjuk, maka hukum dia haram. Tapi kalau tuan-tuan belajar ilmu taranum itu untuk mencantikkan bacaan tuan-tuan dan puan-puan, untuk menambahkan kekhusyukan kepada pendengar-pendengar yang mendengar bacaan Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah, itu hukumnya dah sunat tuan-tuan, dapat pahala. Tapi kalau tuan-tuan duk baca Al-Quran ni nak menunjuk-nunjuk sana sini, itu dah jadi kolek. So jangan kita mengharamkan sesuatu ilmu itu berdasarkan segelompok atau segelintir manusia. Tetapi pelajarlah ilmu dan klasifikasi hukum hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab niat kita tu hanya kita dengan Allah. Jadi saya cuba nak sampaikan kepada tuan-tuan, janganlah kita was-was berkenaan ilmu taranum ni. Belajarlah selagi mana kita boleh belajar daripada sejak lahir sehingga liang lahat. Itu cerita dia. Kan? Maka dengan ilmu taranum ini ada terdapat dalil naqli, iaitu apabila kita belajar ilmu taranum ini, dia boleh menarik minat seseorang untuk tentang keindahan mukjizat Al-Quran ini. Sebagai contoh dia tuan-tuan, bila kita berimamkan dengan imam-imam yang mempunyai suara yang merdu, lunak, dan dicantikkan lagi dengan taranum-taranum yang sesuai dan sedap dengan makna Al-Quran, maka ia menambahkan, menarik minat kita kan. Kita tak payah pergi jauh, kita tengok dalam bulan Ramadan kan, macam mana kita tercari-cari masjid mana yang imam dia sedap. Sebab apa? Kita nak pergi, tak faham pun tuan-tuan apa yang baca tu. Kadang-kadang kita ni bukan orang belajar ilmu bahasa Arab ni super duper kan, tapi kita pergi sebab Allah menambah kekhusyukan. Itu dalil aqli kenapa kita perlu belajar Al-Quran. Menambahkan keisafan kita tuan-tuan bila kita baca Al-Quran. Sampaikan contoh bila kita pergi umrah ke, kita pergi haji ke, imam-imam di Masjidil Haram baca, mereka baca sebab mereka faham Al-Quran, mereka menangis. Kita yang tak faham pun terikut menangis. Sebab apa? Sebab dengan intonasi taranum yang dibaca oleh imam tersebut menyentuh jiwa kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim
Syekh Bandar Balela, dia baca. So kita tersentuh. Sebagai contoh, itu antara dalil-dalil akli ataupun dalil akal lah kenapa kita kena belajar ilmu taranum ini. Ya tuan-tuan. Baik, seterusnya saya cuba sampaikan, kita pergi kita dah pergi ke arah hukum hakam, kita dah bagi tahu kenapa kita perlu belajar ilmu taranum. Maka dengan ini insya-Allah kita akan zoom in ke ilmu taranum yang akan dipelajari oleh kita semua insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu taranum ini banyak terminologi yang mungkin baru bagi tuan-tuan dan puan-puan. Walau bagaimanapun, saya akan terangkan sedikit demi sedikit mengikut keadaan, dan saya tak nak zoom in kepada terminologi semata-mata. Sebab apa? Bila kaedah saya mengajar ialah saya ingin tuan-tuan minat dahulu, kemudian terminologi itu akan datang kemudian untuk mendalami ilmu taranum itu. Itu kaedah saya. So dalam ilmu taranum ini yang basic-basicnya ialah berkenaan nada. Contoh sebagai nada. Apa itu nada? Tingkatan atau tekanan bunyi suara. Itu nada. Yang pertama ialah nada. Yang kedua ialah rentak, pergerakan untuk menghidupkan bunyi suara itu. Tadi tu nada kan? Nada ni saya bagi contoh, kalau tuan-tuan do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re. Nampak? Itu nada. Dalam ilmu muzik, do, re, mi. Kan? So dalam ilmu taranum ni dia ada qarar yang paling bawah kan. So nawa dia naik sikit tingkatan kedua. Lepas tu jawab kan. Lepas tu yang paling tinggi jawab berjawab. Itu terminologi yang cuba sampaikan. Perlu hafal ke? Tak perlu hafal tuan-tuan. Cukup sekadar tahu. Bila kita get along, insya-Allah benda tu akan masuk sendiri. Kemudian rentak. Rentak ini adalah pergerakan menghidupkan bunyi suara tu. Sebagai contoh, do, re, itu kosong. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Dia gerak-gerak-gerak. Kan? Itu rentak dia. Irama. Irama ini adalah satu bentuk bunyi. Do, re, mi. Itu nada. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, la. Dia irama. Itu kaedah dia. Pertama nada, kedua rentak, yang ketiga irama. Itu antara terminologi yang basic-basic lah. Baik tuan-tuan, bagaimana kaedah taranum ini terhasil? Kan, saya cuba nak sampaikan. Ilmu taranum ni sejak pada zaman Rasulullah SAW ni, dia tak ada pun nama-nama lagu ni tuan-tuan. Dia cuma irama tu ada. Tetapi nama-nama lagu ni tak ada lagi. Kan? Bagaimana nama-nama lagu ni ataupun bagaimana lagu-lagu ni terhasil? Berdasarkan bunyi-bunyi geseran kayu, bunyi tiupan angin, bunyi kicauan burung-burung, kan, bunyi air mengalir. So benda-benda tu apabila jadi melodi, dia macam orang mengubah muzik yang mana benda tu menghasilkan satu melodi dan satu lagu. Itu yang kita cuba sampaikan. Maka dalam ilmu taranum ini, bila di zaman sekarang ini, dia terpecah kepada dua aliran besar ilmu taranum. Ilmu aliran Masri dan juga aliran Hijazi. Dua aliran yang berbeza, kan? Disebabkan apa? Okey. Lagu-lagu taranum Arab aliran Hijazi ni bentuk lagu dia ialah bentuk lagu yang lincah. Lagu dia lagu yang keras. Sebab apa? Sebab Hijazi ni berbukit bukau, suhu dia kepanasan. So irama dia tu irama agak lincah. Irama dia agak keras. Sebagai contoh, antara lagu-lagu aliran Hijazi ni Banjakah, Husaini, Mayyah, Rokbi, Dukah, Sika, Jiharka. Manakala lagu taranum aliran Misri ni ataupun Mesir lah, taranum yang berlajah Masri ni,
dia lebih aman, lebih tenang, dia lebih bersederhana, lebih lembut, lebih berseni. So antara contoh-contoh lagu-lagu dalam aliran Misri ni ialah Bayati, Hijaz, Iraqi, Ras. Itu lagu asas lagu dalam Misri. Cabang-cabang lagu dalam Misri ni barulah keluar Husaini, Kurdi, Soba, Ajam, Nahwan, Sika dan sebagainya, Jihaka kan. So itu lagu cabang-cabang yang keluar daripada lagu-lagu Misri. So dalam bertaranum kita di Malaysia ni tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sekalian, kita tertakluk kepada 7 lagu taranum yang asas, yang sering kali yang kita dengar, yang dibaca oleh qori-qori kita di Malaysia. Sebagai contoh dia ialah lagu Bayati. Ini saya sebut lagu Bayati, lagu Soba, lagu Hijaz, lagu Nahwan, lagu Ras, kemudian lagu Sikah, lagi lagu apa? Betul? Bayati, Hijaz, Nahwan, Soba, Ras, Sikah, Jiharkah. Minta maaf tuan-tuan. Baik, itu lagu 7 lagu yang muktabar ataupun 7 lagu yang mana-mana qori-qori yang mempelajari ilmu taranum akan memperdengarkan 7 lagu tersebut dan mereka arif tentang 7 lagu tersebut. Walau bagaimanapun dalam kaedah-kaedah bacaan 7 lagu tersebut masih ada campuran-campuran ataupun wuslah, kita panggil wuslah. Wuslah ni memasukkan dengan cabang-cabang lagu yang lain, lagu Husaini, Kurdi, dia masuk Ajam, semua tu. Tapi kita akan belajar 7 lagu basic, 7 lagu asas. Maka itu yang saya cuba nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan, yang mana pada sesi permulaan ini insya-Allah kita bermula dengan lagu Bayati. Walau bagaimanapun belum sampai tahap detail. Saya cuba nak menarik minat tuan-tuan dan puan-puan apa itu lagu Bayati. Kemudian siri demi siri insya-Allah kita akan memperdalami ilmu taranum tersebut insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, sebagai satu contoh untuk ilmu taranum ni, saya cuba nak menyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya akan memilih surah-surah yang tuan-tuan dah hafal lah insya-Allah. Sebagai lagu Bayati ni saya akan pilih surah Al-Fatihah sebagai salah satu surah yang supaya tuan-tuan dapat grab lagu yang cuba disampaikan. Kenapa apa tuan-tuan? Lagu taranum ni kalau kita belajar secara berdepan dengan tok guru, harkat demi harkat tu ambil masa. Tetapi dalam kaedah sesi kita secara online ni, saya cuba nak sampaikan supaya tuan-tuan dapat grab saja lagu. Tuan-tuan dapat mendengar, dapat masuk dalam diri tuan-tuan berkenaan lagu Bayati yang cuba disampaikan, alunan-alunan lagu Bayati. Supaya apa? Apabila tuan-tuan dah dapat lagu alunan tu dalam kehidupan harian, benda tu akan senang masuk. Sebagai contoh tuan-tuan, Kalamun Qadi, nampak? Itu salah satu lagu Bayati, yang mana bila dengar lagu tu, oh ini lagu Bayati. Tuan-tuan pun ingin membawa Bismillahirrahmanirrahim, nak bawa ke dalam solat. Baik, insya-Allah kita mulakan dengan lagu Bayati kita insya-Allah. Baik, kita mula dengan surah Al-Fatihah dalam lagu Bayati, harkat demi harkat insya-Allah. Apabila kita nak baca Al-Quran bertaranum, kita mula yang paling qarar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harakat kedua. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Itu dipanggil qit'ah atau potongan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Habis. Harakat kedua. Masuk ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maka habis lagu Bayati. Apa yang saya cuba sampaikan ialah itu harkat demi harkat dalam Taranum Bayati. Yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harkat pertama. Harkat kedua dengan qita'ah. Apa itu qita'ah? Harkat itu tuan-tuan terdiri daripada beberapa qita'ah, potongan. Harkat ni satu lagu daripada start mula sampai ke hujung. Apabila daripada mula sehingga mahattah itu cukup satu harkat. Dalam satu harkat ada beberapa qita'ah. Qita'ah ni qata'ah ataupun potongan. Contoh harkat kedua saya tunjuk potongan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu harkat. Ar-Rahmanir Rahim. Qita'ah, potongan. Maliki yaumiddin. Harkat kedua baru lengkap. Masuk harkat ketiga. Iyyaka harkat rangsangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, cergas sikit. Ihdinas siratal mustaqim. Harkat jawab. Siratal ladzina an'amta alaihim. Qita'ah, potongan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau pergi jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal
وما قلى. Jawab lagi tinggi. Tapi cukup kita dapat sampai ke situ pun. Dhalin. Lengkap dah lagu Bayati. Baik tuan-tuan, itu lagu Taranum yang saya cuba nak sampaikan harkat demi harkat, supaya tuan-tuan dapat maklum bahawa lagu Bayati ni ada harkat demi harkat. Saya tak nak terangkan lagi berkenaan apa itu Husaini, apa itu Kurdi, apa itu Syuri, supaya tuan-tuan dapat dulu lagu. InsyaAllah. Okey, itu lagu Taranum ikut harkat demi harkat, yang mana sebagaimana qori-qori dan qori-qori kita belajar dalam ilmu Taranum ini, mereka memperbagaikan kaedah bacaan mengikut kesesuaian dan kemampuan masing-masing. Saya cuba sekali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaror, yang paling rendah suara kita. Perbezaan ikut orang. Ada orang tu dia kata itu paling rendah untuk dia. Ada orang mengatakan itu suara paling rendah untuk dia. So berbeza-beza. Tuan-tuan ikut apa yang kemampuan tuan-tuan. Contoh macam saya sebagai qaror saya, contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertama. Kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis. Itu habis lagu Bayati tuan-tuan untuk surah Al-Fatihah. Itu kaedah bertaranum, kaedah ujian tilawah. Bagaimana untuk kita mengambil alunan-alunan lagu Bayati untuk dimasukkan dalam bacaan Al-Quran kita seharian ataupun bacaan solat kita? Saya bagi contoh kat tuan-tuan dan puan-puan. Lagu Bayati ni satu lagu yang tenang, lagu yang bermula dengan rendah mengikut intonasi atau kemampuan tuan-tuan. Saya bagi dua imam Masjidil Haram yang tuan-tuan pasti kenal, Syekh Muaqili dan juga Syekh Bandar Balela. Tuan-tuan dan puan-puan kalau pergi kat YouTube, tuan-tuan boleh tengok bacaan kaedah Syekh Muaqili. So ada qaror dan dia ambil lagu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lagu Bayati qaror. Bertaranum dah tuan-tuan. Bertaranum kaedah kemampuan suara Syekh Muaqili. Bagaimana Syekh Bandar Balela, Abdul Aziz Bandar Balela pula dia baca lagu Taranum Bayati juga, tapi suara dia ada kemampuan tinggi sikit. Macam mana dia baca pula? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Itu Syekh Bandar Balela ikut kemampuan suara dia. Saya tunjuk satu contoh lagu Bayati Al-Fatihah yang dibaca oleh tok guru saya. Suara dia masya-Allah tuan-tuan, suara dia tinggi. So bila dia baca Al-Fatihah dengan kaedah lagu dia, masya-Allah tinggi. Saya beri contoh. Contoh Saya ulang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nampak? Tok guru saya ni suara tinggi. So bila dia baca Bayati, kaedah suara sesuai lagu dia. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, jangan apabila kita belajar ilmu taranum, jangan kita cerita suara saya tak sedap lah ustaz, suara saya ni rendah lah ustaz. Tak apa, kita abaikan benda tu. Ilmu taranum ni ilmu yang besar tuan-tuan. Kalau kita tidak mampu untuk memiliki qarar, nawa, jawab dan jawab berjawab, kita sesuaikan suara kita untuk belajar ilmu taranum dan ambil lagu daripada 7 lagu yang cabang yang kita ada ni, ambil lagu mana yang sesuai dengan tingkatan suara kita, supaya kita dapat baca Al-Quran dengan lebih khusyuk, dengan lebih merdu, supaya dapat tarikan, supaya mengkhusyukkan jemaah kita. Itu sebagai maksudnya apa yang cuba sampaikan dalam kaedah ini ialah jangan kita restrict ataupun kita terjerat ataupun kita terkongkong diri kita ni disebabkan suara kita ni rendah sangat. Maka kita pun macam tak maulah belajar taranum. Bukan. Ambil ilmu taranum sesuaikan dengan suara kita. Sayang tuan-tuan, sebab apa? Taranum ini mampu meruntun jiwa kita apabila kita dengar bacaan Al-Quran, insya-Allah. Maka saya cuba sampaikan sekali lagi. Tadi saya terangkan ilmu taranum Bayati Al-Quran mengikut kaedah tilawatul Quran, harkat demi harkat. Satu lagi kaedah ialah kaedah murattal. Murattal dengan menggunakan lagu Bayati. Kan? Dalam, kalau tuan-tuan ada berkelapangan, pergi ke YouTube, carilah imam mana yang tuan-tuan suka, yang tuan-tuan sesuai ataupun tuan-tuan selesa, tekan lagu Bayati. Contoh Syekh Masyari Bayati, tuan-tuan dengar macam mana baca Bayati. Ataupun tuan-tuan dengar Syekh Bandar Balela Bayati. Macam-macam kat YouTube ada. So tuan-tuan boleh dengar daripada situ. Maka saya cuba sampaikan di sini ialah daripada segi ilmu taranum ini, tuan-tuan dengar, tuan-tuan masukkan dalam bacaan tuan-tuan harian, insya-Allah. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah. Itu Bayati dalam kaedah murattal.
tuan-tuan boleh lagi ambil macam-macam mana pun. Tetapi dengan syarat dia tuan-tuan sesuaikan alunan tu dengan lagu Bayati. Apabila kita dah belajar Bayati ni, tuan-tuan dapat alunan suara ataupun alunan lagu ataupun aliran lagu ni, kita panggil aliran lagu ni, tuan-tuan ingat, oh ni lagu Bayati. Alhamdulillah. Kalau dalam tempoh kita pembelajaran kita ni, saya nak mengharapkan tuan-tuan dapat harkat demi harkat. Kalau 10% tu Alhamdulillah. Tetapi saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan teruskan minat untuk belajar ilmu Taranum. InsyaAllah kita akan menempuhi semua 7 lagu tersebut, sesi demi sesi. Dan kaedah saya, insyaAllah saya akan memperjelaskan dalam kaedah Taranum Tilawatul Quran, kaedah Tilawatul Quran, dan juga kaedah murattal yang boleh digunakan dalam tuan-tuan dan puan-puan dalam kaedah pembacaan Al-Quran seharian dan juga solat 5 waktu, insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan, semoga kita dapat bertemu lagi untuk sesi-sesi yang seterusnya. Dengan itu saya menutup sesi kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا
على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل